Allahu Akbar. Jadi tolong ingat deh. Baik, baik eh. Bahagian barang saya sebut dah. Okey, termasuk tajuk yang seterusnya. Baik. Sekiranya bahan-bahan barang-barang hak saya sebut tadi, ustaz nak kenal guana kok minyak mati bunuh, abu mayat hak saya sebut ni, minyak rebus buluh, metul lapu, jarum paku, tanda dia mana kok? Dengan molek. Tanda orang yang terkena penyakit mistik. Nombor satu, orang yang kena penyakit ni, pada badan dia nombor satu kenapa? Kerek mimpi pelik. Orang perempuan mimpi jatuh tempat tinggi. Orang lelaki mimpi kena perang senjata tajam mu. Kejar dengan parang, kejar dengan lembing, dengan kerih. Kerek mimpi jatuh tempat tinggi, kejar orang. Kejar pula dengan senjata-senjata. Kerek mimpi. Hak gini kena cek. Ni antara tanda-tanda orang tu terkena penyakit mistik ni. Pada diri mimpi pelik, mimpi aneh, mimpi senjata tajam. Baik, saya umum biar faham Orang perang kalau dia terkena penyakit pelik, kerek hak saya sebut tadi, kerek sangat mimpi baby, mimpi beranak. Kan mimpi beranak, padahal anak isdozen kau. Anak isdozen dah 12 orang, mimpi beranak lagi. Kalau kerek mimpi beranak, tolong cek, takut ada penyakit saka. Baik, yang seterusnya apa lagi tanda dia? Mimpi bersetubuh. Dia ada lelaki, dia ada tu lelaki dah. Tapi kerek mimpi setubuh dengan lelaki yang dia dah kenal. Ni kasus orang puang, bini kita ni. Kalau bini kita kerek mimpi bersetubuh dengan orang lain, bukan suami dia, tolong cek. Kalau mimpi itu berulang kali, itu tanda isteri kita ada gangguan. Ni biar nampak tanda suami perhatikan tanda ni, isteri perhatikan tanda ni, hak saya khabar ni. Jadi ini mimpi pada diri. Mimpi baby tadi tu kadang-kadang nyusu badan. Kadang-kadang orang puan tu worry baby ke dia. Kadang-kadang budak dalam mimpi tu menangis kat kepala kaki tidur. Itu tanda saka orang puan. Kalau orang lelaki jatuh tempat tinggi, kena kejar, ataupun nak tahu mimpi sihir kerek mimpi tempat kotor. Mimpi rubah jambang, mimpi tandah, mimpi tak najis tu banyak dalam tandah, kita duduk dalam tu. Kalau kerek mimpi najis tempat kotor, jambang, itu tanda sihir santau. Tolong ingat, bukan sekali mimpi berulang kali. Jangan salah faham. Mimpi sekali mungkin kita tidur tak suruh kaki. Mimpi sekali mungkin kita tidur dah kadang badan kita lemah, kerja banyak, penat. Tapi kalau berulang kali, kena cek bukan main nak tidur tu. Mimpi tu tafsir pada penyakit dah. Bila mana berulang kali. Okey. Baik, tu mimpi pada badan, pada diri. Baik, hak mimpi jelas pada badan pula. Pada badan pula nak kena pasti bab sihir santau ni lepas so sakit. Ni. Pada badan kita kerek, lepas so tak sakit yo. Nyocok mamuh tapak kaki. Panas hangat macam orang bulada kaki. Panas hangat dada macam orang suanga karut api. Panas linga yang mana macam orang ganyeh dengan lada jarum. Kalau berlaku kejadian ni, kena cek. Ni bukan soal mimpi dah ni. Bab mimpi habis dah. Ni nombor 2. Tanda pada badan nombor 2. Hak tadi tanda pada mimpi. Tanda badan pada nombor 2 ni ialah lepas so sakit. Lepas so dia mula mari dah. Nak start nak buat, nak tepik, nak nangis. Pagi molek. Lepas so start dia napah. Lepas so rasa dah. Tapak kaki tu macam orang contoh dengan bara api. Kalau ada tanda ni, kena cek pada badan. Dan juga banyak saya jumpa sakit kepala yang pelik. Bukan migrain, bukan ada darah beku, bukan darah rendah, bukan sebab darah tinggi, terlampau tinggi sakit kepala. Kalau 4 perkara ni tak ada, dia tetap juga sakit kepala, kena cek. Sebab sakit kepala yang melampau ni kadang-kadang jin, hak saya sebut dalam hadis-hadis ni, dia masuk pembuluh darah, dia mamuh nyocok sakit kepala kita. Bukan darah tinggi, bukan migrain, bukan darah rendah, bukan. Nabi sebut tadi, jin masuk bergerak dalam pembuluh darah. Jadi tolong cek sakit kepala yang pelik. Jadi ni tanda-tanda dia. Yang seterusnya hak saya sebut tadi, ada benda ngayat dalam kulit dan daging dia, gimari. Yang seterusnya lagi orang puang, sebelum tidur tak ada pun tanda lebam kat peha, kat lutut.
Bangun pagi nak maya subuh, ada 3 lebang dah, ada 3 macam mata gigi. Tolong cek. Kalau kerap kali bangun tidur ada lebang di lutut, peha, sebelum tidur tak ada, yang bukan tu lelaki dia kekoh, sudah barang tentu takut dia dikekoh, diganggu oleh iblis, syaitan, jin. Bangun pagi ada lebang. Bangun pagi ada lebang. Tu tanda-tanda yang kita kena cek. Okey, jelas pada badan dah. Baik, nak kenal pasti pada rumah kita lagu mana? Kedah, bangunan, pejabat. Baik. Pada rumah sering saya sebut, semua sebut kuliah. Nak kenal pasti rumah tu ada penyakit mistik, gangguan, sihir, santau ataupun jin yang tapak rumah kerah. Kebiasaannya atas-atas kerek bunyi wah guli. Ni nak kena pasti rumah ada gangguan. Atas-atas dia rumah dia kerek kan. Teng ta wah guli. Teng wah guli neting. Teng ta bunyi wah guli kerek. Yang seterusnya bunyi orang berlari atas-atas. Bunyi objek jatuh macam nak tembus atas. Tapi cek tak ada. Musang tak ada. Tikus besar tak ada. Rumah kita pula jauh dengan hutang, tak ada tempat jakit. Musang naik, tiba-tiba bunyi berlari macam tikus, macam musang. Cek tak ada. Ni nak kena pasti rumah yang ada tanda gangguan. Dia mari tanda tu. Bunyi orang jalan, orang berlari, objek jatuh, tong. Nak tempuh atas rasaan bunyi, tapi cek tak ada benda. Itu tanda rumah ada gangguan. Yang seterusnya, rumah kita kerek masuk ular hitam. Yang mana hak ular sungguh tak apa. Kebiasaannya rumah gangguan ni lagu mana ular tu? Dia masuk ke dapur, dia pergi kat kabinet dapur, dia nusuk dia. Tak ada lubang tubik. Kita pun panggil tu lelaki. Panggil tu lelaki, alih berdi berah, alih baku bawang, alih tonggeh. Tengok tak ada. Padahal bini kita tunggu. Sebab dia masuk kot tu. Bini kata, abang, ular tu masuk waktu. Dia nusuk bawah sing. Dekat pahit sing, tak ada lubang. Ada tong berah, ada gas tu. Alih-alih tak ada. Ni jelmaan jin. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis ni, 3 golongan jin yang menyerupai ular. Jadi, kalau rumah kita kerap jumpa ular, yang bukan ular sungguh, kena ingat, itu tanda jelmaan jin. Kalau ular sungguh tu ular sungguh lah. Contoh, rumah kita biragok, rumah kita birautang, birapaya, kerap jumpa ular sendu-sendu. Tu hak zahir. Sebab kawasan tu memang banyak ular. Hak saiz kita ni ular bukan ular sungguh, ular pelik, ular jelmaan jin. Nusuk bawah kabinet lebar-lebar tak ada. Selang sebulan ada pula masuk ular. Lebar-lebar tak ada. Hak gitu bukan ular. Itu jelmaan jin. Nabi sebut dah hadis tadi 3 golongan jin. Baik. Okey, jelas waguli, bunyi tata, ular. Baik, yang seterusnya gelibat bayangan. Yang seterusnya gelibat bayangan. Kan bini kita nampak tengah basuh pinggang, lah nitah kat bilik air. Kan kita pula acurah pergi minum air dapur, lah nitah kat pintu bilik. Sebab apa saya sebut gini? Ada kes di Dumung ni yang saya dah tarikh lagi nak berobat dia. Suami dia ngadu saya, kes di Dumung ni, aku ada orang lain tahu dah. Kes di Dumung ni, rumah dia, anak dia nampak. Dia, suami ni, nampak juga. Orang nitah, kucing hitam nitah dalam rumah. Dalam rumah ni, cerita dalam rumah. Orang nitah lah hitam dalam rumah. Kan kucing hitam nitah dalam rumah. Ni, hodung ni. Ada sekis ni. Saya tak lesar lagi. Gelibat bayangan Gelibat bayangan sama ada manusia rupa ataupun jin ataupun kucing hitam. Correct ni. Lah. Ni bayangan. Jadi ni antara nak kenal pasti rumah tadi ataupun kawasan rumah kita ada gangguan. Begitulah pada kedai, pada pejabat hak saya sebut tadi. Tu nak kenal tanda-tanda dia. Jadi sebab itulah kita kenal benda gini, kita akan tahu punca dia. Yang seterusnya pada rumah kita, kalau rumah orang tu ada masalah, makanan cepat basi. Orang puan nanok dadah lohor basi, kerek. Nanok beras biasa pun basi.
Beras tak ada kanji pun basi. Beras nasi Arab basmati pun basi. Itu rumah ada gangguan. Sebab secara teorinya, kalau beras tak ada kanji, terutamanya beras warna nasi Arab, beras panjang tu, basmati tu, beras tu lambat basi. Beras tu lambat basi. Ada satu kes saya jumpa pesakit saya, dia nanok pagi, pagi nanok sebab jamuan dia pukul 11. Dia nanok pagi tu, jamuan dia dah surat pukul 11. Pukul 11 orang mari makan, basi habis. Okey, basi habis. Sebab apa saya sebut contoh ni? Inilah yang berlaku di Kedah baru ni. Kalau saya pergi kuliah ni. Saya kuliah di Madat, Sungai Petani dekat Ustaz Yaakob Isra. Ustaz Yaakob Isra hari tu dia masuk untuk tetamu daripada luar, hak buat lawatan ke masjid dia 37 tebah, betul tak? Ni saksi saya ni. 37 tebah lawatan seluruh Malaysia pergi melawat masjid Madat Sungai Petani. Hari tu nasi yang masuk 120 kilo, 12 beg, sebeg 10 kilo, 12 beg 120 kilo, basi tiba-tiba. Tolang saya ada itu, kebetulan saya ada. Saya kata, "Wahai nasi tu saya nak tengok." Saya minta dia tukar masak dia, "Wak mari nasi tu saya nak tengok." Dia pun dah plastik 2. Yang peliknya, nasi tu masih panas, blender basi busuk, cepat sekali. Saya tengok jam, Allah, baru pukul 11 pagi. Baru pukul 11 pagi. Itu yang berlaku di Kedah Sungai Petani baru ni. Bila tanda ni ada, menunjukkan tepat tu ada masalah. Dok kira tahfiz ke, pondok ke, jabak ke, kedai makan ke, rumah ke, kalau ada tanda nasi basi tiba-tiba kena cek. Pelik ni hok Kedah ni. Dah lah nasi dah dibasi. Ni hok Kedah ni. Lauk dia ayam masuk kema. Bayangkan untuk 37 tebah basi juga. Allahu Akbar. 2 nasi nombor 1, lauk. Yang ketiga, sayur goreng sawi campur, bukan masuk satang pun. Goreng ke bawah lada minyak gitu pun basi. Bila 3 basi dia pelik dah. Rupa-rupanya ada orang deki. Astaghfirullahalazim. Buat benda baik, buat masjid, tahfiz pun ada orang deki. PhD dah habis, perangai sak deki dah habis. Buat baik pun deki buat. Tu kata Allah tak tunjuk. Kes saya di Sungai Petani, saya tik ni. Sebab apa saya tik, saya nak sebut sini. Tanda kalau benda tu ada, makanan cepat basi. Yang seterusnya, kalau rumah tu ada masalah, anak kecil nangis. Anak kecil kita baru beranak, wah, alih rumah mak dak nangis sekarang. Wagi patah telur lipat, wagi patah UTN dungu. Anak senyum, patah anak kata. Dan nangis sekarang. Wak adik rumah je, wah, selok anak. Tu menunjukkan rumah kita ada masalah. Rumah kita ada masalah. Wak pergi luar dan nangis. Wak balik rumah, wah, anak nangis. Nangis yang dah tutup air mata, selok. Wah, itu tanda rumah tu ada gangguan. Dia nampak. Baik, tu antara tanda-tanda dia. Baik, jelas Yang seterusnya, kalau rumah kita ni kerek berlaku barang hilang. Ingat nak kena pasti rumah tadi kerek banyak berlaku barang hilang. Banyak berlaku barang hilang. Contohnya di Dungu ni ada kes besar, saya selesai dulu. Baru ni masjid Seberang Pitasang saya sebut dah. Masjid Seberang Pitasang saya sebut dah. Tapi masjid ni saya tak sebut lagi. Dungu ni ada satu kes besar. Seorang kontraktor hari Khamis pergi cocok pitih, nak bayar gaji pekerja dia. Sekali pergi cocok 20,000. Poket luar kamera, kiri kanan, depan kiri depan kanan, ada 4 poket luar kamera. Ni peha kiri kanan se, depan kiri kanan se. Ia ubah 5,000. Gi kat tempat site rumah dia, pekerja Indonesia, pekerja Bangla dia, nak bayar gaji. Daripada bank cocok pitih, nak pergi bayar tempat awak rumah ni, gagal poket kiri kanan, skepeng harang tak ada. Ni hak berlaku di Dungu, hak kisah selesai. Jadi nak kena pasti rumah yang ada gangguan, kerap berlaku hilang duit, hilang barang kemas.
Tapi ada tapi cek dulu, takut toyo palitang. Dia tuduh ke jin curi, dia tuduh ke toyo curi, padahal anak dia kaki pe kuda. Minah we sungguh. Cek dulu deh. Kalau tak ada anak hak jadi pe kuda, mabuk air ketung, hak jadi dak ambil dadah dan sahih rumah kita tu, tak ada orang lain. Kita cek. Kita cek yang mana takut ada gangguan jin hak saya sebut tadi. Takut ada gangguan jin hak saya sebut tadi. Jadi tolong ingat, tanda-tanda ni antara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bila mana rumah dia kerap berlaku hilang barang. Orang puang barang kemas banyak, hak pakai tangan macam ambil jarum dah, gitu. Hak pakai tangan. Lepas tu hak buat elak gitu pegang. Siapa duta tu? Datuk Wida bersoning gitu gayung hak tu hak buat sampel, hak pakai ni macam ambil jarum dah. Hak simpan dalam rumah dah kotak kalau tiba-tiba malam tu pecah cicing ubah atas kepala tidur. Esok kan tak ada cicing tu. Kerek hilang. Ni antara contoh tersebut ni penuh berlaku mai pondok saya lepas pada buat ikhtiar dengan ayat apa? Allahumma raddad dallati wa hadiyad dallati tahdi minad dalalati urdud alayyad dallati bi qudratika wa sultanika fa innaha min ata'ika wa fadlik. Ayat ni siapa ada barang hilang, piti hilang, barang dah ingat letak, kunci kereta letak lain cari lain, bacalah ayat ni. Kalau ada rezeki insya-Allah jumpa balik. Jadi kisah hak puang ni dah barang kemah banyak. Bila hilang dia mai jumpa saya. Saya baca ayat ni. Lepas baca ayat ni, dia balik ke rumah dia mula, cicing belian dia hak harga puluh ribu tadi, duk mula atas pada katil tidur. Tu mana menunjukkan rumah dia ada gangguan. Ada satu kisah lucu bendahari masjid. Ni kisah lucu ni, bendahari masjid. Hari Jumaat tabung masjid tu ribu bilang belakang. Sudah molek boleh 3,000 hari tu. Banyak tempat dah kuliah saya sebut. Sini saya dah sebut ni. Boleh 3,000 PT. Jadi bendahari ni nak pergi masuk bank lewat dah hari Jumaat, bank tutup. Tunggu bank buka esok. Dia ubah dah sapu A4 koko tu. PT 3,000 ubah dah sapu A4 hak koko tu. Ubah dah bonek kereta kunci. Puik. Kunci ngalang. Ubah dah bonek kereta berbawah kunci ngalang, kunci simpan. Esokkannya ambil PT tu nak pergi simpan bank ekor masjid. Buka bonek sapu kosong. PT 3,000 tu tak ada. Yelek anda pun ringgit. Tak ada sekepi harian. Ni kisah benar bendahari masjid. Lalu dia telefon saya, "Ustaz, tolonglah Ustaz. Parok saya kena ganti ni Ustaz. PT sejik ni saya bendahari. Kalau hilang atas saya kena ganti Ustaz. PT sejik 3,000. Tolonglah Ustaz buat ikhtiar." Ni Tuhan Allah tak nak tolong dia. Saya baca ayat tadi Allahumma raddad dallati wa hadiyad dallati sampai habis. Takdirkan Allah nak jadi ke asbab rezeki makhluk iblis syaitan jin ni, ya tu mula dah sapu tu ada mula 2,900. Dia cerik gok 100 ya. Ni kisah lucu ni. Katanya bendahari tu, Allahu Akbar, alhamdulillah Ustaz. Biarlah yata 2,900 pun saya gantilah 100 ya tu. Sikit je kena ganti. Daripada kena ganti 3,000 dah. Yata mula 2,900. Memang lucu kes ni. Kes ni berlaku di Johor. Kisah ni berlaku di Johor. Kalau tuan je dengar live ni, tak apalah. Kisah rumah dia ni. Dan lagi nya cerai 100 ya, PT 3,000 atau mula 2,900. Tapi muncul dalam satu surat tu juga. Ada. Okey, tu nak kenal rumah yang ada simptom-simptom gangguan, kerap hilang barang, hilang PT, barang berharga. Dah, beres cukup. Saya buat contoh lah. Beres, kita masuk pada yang terakhir dah 9.30 dah. Bahagian simptom tanda rumah saya sebut dah, barang sihir saya sebut dah. Baik. Bab yang terakhir dalam kisah kita ni dan tajuk kita pada malam ni, iaitu yang terakhir apa? Rawatan Islam. Dilema penyakit dan rawatan Islam. Okey dah. Faham dah situ? Saya nak cover sebagai penutup sebab dah 9.30. Dalam bab ni yang perlu kita ingat dah,
Yang perlu kita ingat, benda-benda yang saya sebut tadi, sama ada sihir, santau, saka, kita kena ingat benda gini, perkara ni dia tidak nampak dengan mata kasar. Dia tidak nampak dengan mata kasar. Yang mana asbab dari berlaku tadi rumah kita, kejadian-kejadian pelik yang berlaku di rumah kita, benda tu bukan rekaan manusia. Hak terbaru di daerah kita juga, sepasang suami isteri yang masih muda, baru anak 2. Sepasang suami isteri yang baru anak 2. Isteri dia tengah tukar paper anak dia hok cek, anak nombor 2. Plastik paper, bekas paper ada tepi dinding. Tiba-tiba paper tu terbang depan dia. Ni kat kejadian benar di Terengganu tadi. Dia tengah tukar paper anak yang nombor 2. Supik paper tu tepi. Suami dia ada tepi. Paper tu terbang, piung, teranding depan dia terus. Ni kisah benar, saya tik ni. Beres hak paper tu. Ni kipas dinding. Suih tak ada buka pun. Kipas tu mesti zoom ligat. Suih tak buka, mesti ligat. Dia puas mesti kau ni, zoom mesti kau ni pula. Nak royak rumah yang ada gangguan. Dia tu ustaz, pelik ustaz, kipas mak saya. Lepas habis musim kau ni, dia berhenti, musim kau ni pula. Ini cerita daripada pengalaman rumah yang ada gangguan. Jadi tu dah nak royak. Baik, baik. Selesai. Kita masuk kepada rawatan Islam. Bila temu penyakit ini, kita kena kembali kepada Islam. Kena kembali kepada cara Islam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Kami turunkan sebahagian Al-Quran itu menjadi penyembuh, obat pada sebahagian penyakit, dan sebahagiannya lagi menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil Quran. Quran tu syifa, obat, penyembuh. Kita kena ikhtiar dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita buat bab, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim sebagai ikhtiar yang menyembuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi Allahumma dawana bidawaika washfina bisyifa. Siapa yang memberi syifa? Bisyifa, Allah Ta'ala yang menyembuh. Bisyifaika wa aunina bifadlika amman shiwaka wahdur anni azak. Allah Ta'ala yang maha penyembuh. Jadi kita kena ikhtiar dengan rawatan Islam. Jangan kita orang Islam pergi berobat dengan orang kafir. Ingat kita orang Islam pergi berobat dengan orang kafir. Kita orang Islam berobat dengan cara syirik kurafat. Jangan rosak akidah kita, rosak iman kita, boleh jatuh syirik, dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong ingat. Baik, sebelum saya ajar rawatan Islam, ayat-ayat pendidik diri sebagai oleh-oleh buah tangan, saya mengajar pengakhiran saya mengajar, saya akan beri buah tangan hadiah kepada yang mari malam ni, insya-Allah. Sebelum saya masuk hadiah buah tangan, sebagai peringatan untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan saya, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ada depan saya nak beri sedikit peringatan berdasarkan apa tajuk kita malam ni. Yang pertama untuk orang lelaki Untuk orang lelaki, peringatan di akhir zaman ni nombor 1 sekali untuk orang yang isap rokok. Untuk orang yang isap rokok, peringatan di akhir zaman, tolong ingat, tolong dengar, jangan isap rokok dah jambang. Tolong ingat bukan saya suruh isap rokok dah. Saya nasihat ni sebab apa? Awak tak boleh berhenti rokok. Bila awak dah berhenti rokok, saya nasihat cara ni. Tolong jangan isap dah jambang. Tempat kotor, tempat iblis syaitan, mudah kena penyakit. Tolong sebab saya ada seorang pasien pesakit saya. Dia kata apa? Ustaz, amba tak boleh ustaz. Tai nak berak, nak buang air besar, kena cucuh di sebatang. Kalau tak cucuh sebatang, dia tak tubik macam laksa panjang. La ilaha illallah, sakit sungguh tayang Nabi. Ada juga jenis gitu. Jadi kalau boleh cucuh sebatang tu ada berjambak, sik tu tubik lawah molek panjang macam laksa. Allahu akbar, minum sungguh dah. Jangan jangan amal. Siapa yang amal isap rokok jambang, mudah kena nyakit apa? Anxiety. Mudah kena nyakit apa? Angin ahmad.
Ataupun penyakit dia kena angin, mana stroke. Sebab tu kita kaji dengar tak, ramai orang akhir zaman ni rebah bilik air, betul tak? Kena angin rebah bilik air. Saya perhati tanda ni. Apa ramai kat tadi? Asal rebah jambang, rebah bilik air, kena angin stroke. Tu. Sebab memang kait ni. Tempat kotor. Jadi ingat ini orang untuk lelaki yang isap rokok. Apa payah nak berhenti, tolong jaga disiplin situ se. Jangan tebal isap rokok jambang. Sebab alasan dia kata tak boleh. Dak lawah dak isap. Bila isap rokok baru lawah tu baik. Berau panjang macam rasa kebok. Dan lagi macam rasa kebok. Aduh lah. Baik, untuk lapuan pula. Untuk lapuan peringatan saya nak tegur ni, bagi mereka yang bekerja, yang suami bekerja, isteri pun bekerja, nak basuh makuk pinggang tak dang. Baik, saya nak ajar petua ni. Kalau ada makuk pinggang, periuk belanga, sambal belacang, bekas budu, bekas gula, bekas goreng, pastikan malam tu bekas yang duduk dalam sinki, periuk belanga, piring makuk, terlungkupkan dia. Jangan terdoh gitu, jangan tengah-tengah terdoh gitu. Dah lah sisa-sisa tu tidak buang. Bekas budu, bekas belacang, bekas numis, bekas gula, duk nganga dah sing gitu. Jangan, mudah kena nyakit. Kalau duk dam basuh malam, ikut petua saya nak khabar ni. Buang sisa tu, terlungkupkan dia. Terak, terak dulu. Kuali terak, piuk terak, baru kita basuh esok. Ini untuk orang puang yang kerja, duk dam nak basuh malam, pinggang makuk. Okey? Jadi terakkan dia, terlungkupkan dia, baru basuh esok. Ini petua. Baik. Yang kedua, orang puang, kalau basuh kain baju, jangan sampai nak garik dah akak lagi. Ini kena ingat. Kita basuh kain baju, lepas kadang kita jemur pukul 10 pagi, kita lok sampai garik dah akak lagi. Bapa dah akak garik ustaz? Ambil layang cerita Melayu, drama Melayu. Tak boleh ustaz. Episod akhir kena tengok hero kalah kedok, balas betul madu. La ilaha illallah. Duk tengok cerita Melayu, pagarik kain baju duk tanah dak akak lagi. Mudah kena nyakit. Sebab ada satu kes di Terengganu, anak dia, anak dara, tiga orang dak nikah belaka. Nikah sebenar di Terengganu. Anak dia, anak dara, tiga orang dak nikah belaka. Mari buat podok saya, ustaz minta tolonglah tengok anak dara hamba. Orang nak ke dia tak ambuh. Orang tak ambuh dia nak. Tok lelaki orang nak ke dia nak. Patut anak turun nak dia tak ambuh. Patut orang mari atas cicing tunang dah. Lepas ikat tunang cicing, batal tunang atau mula cicing. Nyakit kenapa ustaz? Kita pun berobat dia. Cek. Allah Taala takdirkan dia upah orang bersih belakang rumah dia. Upah orang bersih belakang rumah dia ada gerok sikit, jumpa pakaian dalam anak-anak dia tu. Duduk belakang rumah. Tu kata, beringat jemur kain di jemuran, jangan apa garik dak akak lagi. Jadi tu antara tip kalau saya nak khabar malam ni Dan yang seterusnya, anak-anak kita ni anak-anak kita ni janganlah garik di tanah lagi. Mudah kena nyakit benda gini. Cuba perhatikan zaman tok kita mak ayah dulu. Zaman tok kita ayah dulu, waktu gelap kata dia, main apa tanah lah, naik kata bitu mandi orang dah main tanah garik-garik, betul tak? Tu zaman kita dulu, ayah-ayah kita dulu. Pesanan tu ada di telinga kita. Sebab apa? Kebiasaan waktu dulu, bila gelap garik yang akan panggil anak-anak dia naik mandi kata bitu. Berbeza dengan dunia akhir zaman. Anak kita akhir zaman duk mana? Padang bola, duk patah, duk atas padang lagi, duk wakah, duk kedai lagi. Sebab itulah ni natijah yang berlaku akhir zaman. Banyak penyakit pelik. Kecegi dalam berisung. Asal garik duk nerak rupu. Ustaz nak ambil selepi matahari jatuh, contoh rupu dari hidung ni. Nerak rupu, garik nerak rupu, nak ambil matahari jatuh. Kita hari ni garik akhir zaman duk ngata rawa. Dah kena nyakit pelik apa? Tu dah masuk lagi hak saya sebut tadi. Hak buat apa cari pelik tu? Duk cari jin, cari atu, jamu darah, jamu ni dia cari atu. Orang suruh cari ilmu agama, dia cari atu. Oh sakit sungguh. Jadi tu antara petua saya nak ajar ni. Baik, masuk yang terakhir sebagai oleh-oleh, sebagai buah tangan saya mari jauh mengajar, cara rawatan Islam. Cara rawatan Islam kita dah kena faham dah penyakit gini. Kita tengok pula apakah ayat yang kita boleh amal. Baik, yang pertama, amal ni hadiah. Ni buah tangan saya mengajar. Yang pertama amalan
amalan hak boleh kita amal, nak elok, nak cegah, nak jauhkan daripada diri kita, anak kita, isteri kita, supaya tidak terkena sihir, santau, saka, gangguan jin ni. Yang pertama, cuba amal baca ayat kursi. Ayat kursi baca 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang. Cuba amal ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang. Habis-habis dah boleh, nak juga baca sekali setiap kali lepas sembahyang. Habis-habis dah boleh tapi sebaik-baiknya bacalah 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang, sebagai ikhtiar minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dilindungi dan dijauhkan daripada hasad, deki, sihir, santau, penyakit mistik akhir zaman. Penyakit benda gaib ni akhir zaman. Yang kedua, amal baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca 3. Kul huwallahu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jangan baca sekali, sebab Nabi sebut dengan satu hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Baca 3 kali Al-Ikhlas sama macam sebutir Quran. Sebuku Quran kita baca. Jadi baca 3 deh. Baca dia setiap kali pas sembahyang. 3 kali qul Allah, 3 kali qul a'udzu falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. 3 baca selepas sembahyang. Niat minta dengan Allah Taala, mohon dengan Allah Taala dilindungi, buat pagar diri, buat keselamatan diri daripada anasir penyakit ni baik. Orang tanya, "Dah Ustaz, kalau nak baca 4 ku boleh tak?" Baik, saya nak tanya masjid. Apa benda segi ku? Kuliah. Kuliah ayuhal kafirun. Jadi 4 ku. 3 ku pun boleh, 4 ku boleh. 4 ku iaitu kuliah ayuhal kafirun. Boleh baca. 3 ku atau 4 ku baca. Hak tambahnya ku. Macam buku ku. Tak baca sembahyang. Jadi hak tu tak apa. 3 ku atau 4 ku baca. Ku macam buku ku dah baca benda. Jadi baca 3 ku baca 3 lepas sekali sembahyang, tiap kali lepas sembahyang. Baik, yang seterusnya amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Buka Quran surah Yasin. Buka Quran surah Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Cara baca, tangan kanan duduk depan. Tangan kanan depan, pusing lawan jang ataupun pusing tawah Baitullah, pusing tawah Kaabah. Okey? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca 7 kali. Ayat ke-9 surah Yasin baca 7 kali, buat pusing gitu. Niat untuk lindung, untuk pagar, untuk benteng diri daripada penyakit-penyakit akhir zaman, sihir, santau, saka dan penyakit-penyakit mistik ni. Baik. Faham baca 7 kali baik. Yang seterusnya baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Buka surah Yasin, dalam tu ada 7 Mubin. Baik, nak mudah jangan ambil Quran besar. Kalau ambil Quran besar, bagi orang yang tak biasa baca Quran, tak jumpa cari. Balik depan, balik tengah, balik belakang, balik tepi, balik 2 per 3. Balik nak cari surah Yasin je, sekarang hari dah. Nak mudah ambil surah Yasin dulu, hadis pih. Okey. Sebab apa saya kata gitu? Orang kita ni kalau pergi Quran besar, nak suruh cari Yasin juzuk berapa, muka surat berapa, payah nak jumpa. Hak jumpa dah apa? Surah jin. Dia balik surah Yasin, dalam jumpa surah jin. Baik, nak tanya orang masjid apa sabar. Ada surah jin dalam Quran? Ada. Ada satu surah yang surah jin. Tu kata. Bila kita nak ngaji dah jumpa, balik dah jumpa surah Yasin, jumpa surah jin terus. Jin kata apa? Jin kata. Dah dia cari surah Yasin dah jumpa surah jin jelek. Gurau dah. Jadi buka surah Yasin ada 7 mubin. Baik, amal amal. Ayat 7 mubin ni baca sekali setiap kali lepas sembahyang 5 waktu. Paling kurang baca sekali sehari je lepas sembahyang subuh. Kalau boleh buat 5 waktu lagi bagus. Lepas sekali sembahyang tu baca semua sekali-sekali. Tapi paling kurang sekali daripada lepas subuh. Baik. Cara dia. Tengok sini cara dia. Mubin yang pertama kanan. Mubin yang kedua kiri. Mubin yang ketiga depan. Mubin yang keempat belakang.
Mubin yang kelima atas, mubin yang keenam bawah, mubin yang ketujuh hubung kepala sampai ujung kaki. InsyaAllah siapa yang mai ayat 7 mubin, orang nak sihir dia, orang nak santau dia, orang nak curah minyak api bunuh, orang tabur pasir kubur depan rumah dia, dia lalu dia jirit, tidak memberi mudarat. Amal ayat ni kena yakin dengan Quran kena yakin. Orang curah pasir kubur ke, minyak api bunuh ke, lesek minyak ke, tak memberi mudarat kepada kita kalau kita amal ayat 7 mubin. Cara dia ambil ayat kepala mubin sampai habis mubin. Ambil kepala ayat mubin sampai habis mubin. Bukan baca dari awal surah Yasin. Faham? Contoh, tak sini saya buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa ma 'alaina illa al-balagul mubin inni idhan lafi dhalalin mubin wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allah وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Sadaqallahu azim. Tu cara baca kepala ayat mubin sampai habis mubin. Cukup. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dan yang terakhir hubung kepala sampai kaki. InsyaAllah paling kurang baca sekali sehari Allah Ta'ala lindung kita, jauhkan kita dari sihir, santau, hasad, dengki, khianat orang. Okey, amal tu. Baik, yang seterusnya hak ni berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, niscaya akan dielok, akan dicegah oleh sihir, santau, penyakit-penyakit ghaib. Ni hadis Nabi Rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah tadi, Nabi kata akan dijauhkan, akan dihalang, akan disekat berlakunya sihir, santau. Ini Nabi sebut dengan hadis. Suruh apa? Suruh baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Jadi kita ni sebut hadis Nabi ni jadi lembek tekuk. Kita ni sebut hadis Nabi lembek tekuk. Sebab apa? Sebabnya surah Al-Baqarah ni surah paling panjang. Buka Quran, surah paling panjang Al-Quran 30 juzuk, Al-Baqarah paling panjang. Walaupun saya sebut hadis Nabi, Nabi sebut kalau membaca surah Al-Baqarah dalam rumah, insya-Allah rumahmu akan dielok, dijauhkan daripada sihir, santau. Kita ni apa? Dengar panjang, ustaz, amba tak ada gigi dalam baca Quran. Ustaz, amba mata kelabu, kecil manis dan apa. Ni kita orang Islam ke zaman sebut Quran surah yang panjang, lembek tekuk lalu. Tapi kalau sembang wakah 3 jam tak apa. Yegi nu, yegi patah kat orang ke laut. Mulai ada sembang pada tari naik segala sampai lohor. Tapi sebut baca Quran panjang lalu. Sembang nak kabar dak ngatuk. Baca Quran je, dak dah habis buku surah. Nganga lalu nguak. Siapa nampak pergi pasu sepasang. Baca Quran ngatuk lalu. Ini dipanggil apa? Ujian. Ujian. Hak sembang, hak lara, hak sedap, hak ngupak dak ngatuk. Tapi baca Quran ngatuk. Tapi natijahnya saya nak khabar, amallah baca Quran. Baik. Yang terakhir doa Jibril. Apa makna doa Jibril? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Doa Jibril kisah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bila Jibril tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mu tahu tak tu karut api, bola api tu, hak nak ikut mu tahu tak?" Rasulullah kata, "Aku tak tahu." Lalu Nabi tunggang borak menuju ke Sidratul Muntaha. Karut api ni Ifrit Azazil nak ikut. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ni Ifrit Azazil nak ikut atak mu naik langit, nak bang dengar, apa mu nak cakap dengan Allah Taala."
Ya Rasulullah, nak dak aku ajarmu sepotong doa. Kalau mu baca doa ni, niscaya jatuh tersungkurlah iblis syaitan itu ke bumi. Lalu Nabi kata silakan. Tu Jibril ajar. Lepas Jibril ajar, Nabi pun baca. Bila Nabi baca dengan penuh yakin, bola api jadi karut api, jatuh terjunang tersungkur ke bumi. Jadi amalah doa Jibril ni dalam kehidupan kita paling kurang baca sekali ya, lepas mayang, lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, lepas gaib sekali, lepas isyak sekali, lepas subuh sekali doa Jibril ni. Jangan risau, jangan bimbang. Saya akan bagi pada pihak masjid fotostik banyak bagi kepada semua pagi deh. Hak saya sebut ni jangan bimbang. Ustaz baca nak ambil mana doa tu? Ustaz baca tu dah saya nak pergi rujuk kitab mana? Tak perlu risau. Ini hadiah saya. Buah tangan saya mengajar ni saya beri kepada pihak masjid lagi. Pihak masjid fotostik bagi semua hari ni amal je doa Jibril ni. Baik. Yang terakhir doa Jibril tu yang terakhir amalah bismillah 7. Sebab bismillah 7 ni khusus untuk sihir dah. Apa bismillah 7? Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. Tu bismillah 7. Siapa yang baca dengan penuh yakin amalan bismillah 7 ni, insya-Allah Allah Taala cegah elok dia daripada sihir santau, orang nak buat ke dia ke, kebetulan dengan dia ke, orang nak tuju dia kena ke orang lain ke, dengan bismillah ni insya-Allah Allah Taala musnahkan. Sebab saya pernah kena pengalaman saya pernah kena balik kuliah mengajar, pihak sejid nak rai saya ajak dia makan kedai. Ni kisah benar saya ni. Saya sudah kuliah, pihak sejid nak rai saya ajak saya pergi makan kedai. Siapa di kedai tu rekah cerita masing-masing order, saya pun sapa hari saya gelah. Saya baca ayat tadi, saya bimbang takut ada benda sebab tepat dah biasa giat. Bila saya baca tadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru, berkambur kelas terpecah. Kapum, bukan getok. Kalau gelas ni expired date, jenis dak tahan panas, bila kita isi panas kepah. Betul tak? Dia akan terbuka saja je sebab expired date, sebab dia dak tahan panas. Hak saya ni lain. Yang netu halu kembur, pecah. Jadi amal hayat bismillah 7 ni. Sebab apa hak saya ni? Saya perhati kedai tu. Ada kulit telur di kedai. Kata apa kedai ni pelik ada kulit telur dinding. Dokang hak tukang table roti sana tu buat action. Tai nak table saya piang dengan muzik piung pekong atas ada gitu. Hak nari atas angin ada, tapi orang nak pekong telur dinding itu. Siapa nak makan kena dinding itu. Jadi pelik kes tu. Telur kulit telur dinding kedai tu. Jadi saya kata dah apa kelah aku pecah. Tengok ada benda kat dinding kedai tu. Saya fikir logik sebab kedai tu kedai roti sana kau. Dokang aksi dia menari dengan roti nak table. Gitimbang di dinding, orang akak dekat dinding itu. Hak atas angin makan tu dah. Hak jatuh dah pinggang tu orang makan. Hak buat aksi tu. Ni tu dinding tu. Rupanya cek kedai tu berebut tanah dengan belakang. Jebat di belakang balah dua tu. Hak belakang dengan depan. Jadi itulah hikmahnya kalau kita beramal dengan bismillah 7, kalau ada sihir satu Allah Taala akan tunjuk. Jadi insya-Allah tak perlu risau.